Rampasan Masjidil Haram berlaku pada November dan Disember 1979 apabila kumpulan pemberontak yang menyeru penggulingan Bani Saud telah mengambil alih Masjidil Haram. Pasukan pemberontak tersebut mengisytiharkan bahawa Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang disebut dalam hadis-hadis Nabi telah muncul, dan dia ialah salah seorang daripada mereka yang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Mereka menyeru umat Islam untuk membaiatnya. Tentera Arab Saudi, yang dipimpin oleh Perancis, berjuang selama hampir 2 minggu untuk mendapatkan semula Masjidil Haram. Serangan ke atas Masjidil Haram ini telah mengejutkan banyak pihak termasuk Amerika Syarikat. Dalam waktu yang singkat, para pemberontak telah menawan jemaah yang sedang beribadah di situ. Ini belum mengambil kira jumlah kematian ratusan pemberontak, pasukan keselamatan dan para tebusan yang terperangkap dalam kejadian tembak-menembak dalam usaha untuk mengambil alih masjid suci itu. Pengepungan berakhir 2 minggu selepas serangan bermula. Pihak berkuasa Arab Saudi mengambil masa selama beberapa minggu untuk membersihkan kembali masjid ini. Dalam pertempuran ini, Muhammad Abdullah Al-Qahtani telah terbunuh, namun pemimpin utamanya iaitu Juhaiman Al-Otaibi dan 67 rakan pemberontaknya yang terselamat telah ditangkap dan dipenggal kepalanya. Berikutan serangan itu, Raja Arab Saudi melaksanakan penguatkuasaan undang-undang syariah yang lebih ketat. Peristiwa ini juga telah menyaksikan golongan ulama dan polis agama di Arab Saudi menjadi lebih berkuasa sepanjang dekad-dekad seterusnya. Rampasan itu diketuai oleh Juhaiman Al-Otaibi. Dia mengisytiharkan abang iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya mendakwa nama Muhammad Abdullah Al-Qahtani dengan nama bapanya, sama dengan nama Nabi Muhammad dan bapa baginda. Mereka berkata, selain itu, tarikh serangan 20 November 1979 adalah hari pertama dalam tahun 1400 mengikut kalendar Islam. Menurut hujah mereka, tahun ini sesuai dengan pengkhabaran sebuah hadis Nabi yang menyebut tentang kemunculan seorang mujadid pada setiap 100 tahun. Dalam kepercayaan umat Islam berkaitan mujadid, setiap kali pergantian abad berlaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan seseorang untuk menghidupkan kembali dan membersihkan Islam daripada unsur-unsur luar, serta mengembalikannya kepada kemurniannya. Juhaiman Al-Otaibi berasal daripada salah satu keluarga terkenal di Najd. Datuknya telah berkhidmat bersama keluarga Saud sejak awal 1990-an lagi. Begitu juga dengan ahli keluarganya yang lain. Mereka adalah antara anggota terulung Ikhwan. Ikhwan, atau disebut juga sebagai Akhwan, adalah tentera Saudi generasi pertama. Mereka terdiri daripada puak nomad yang membentuk pasukan tentera untuk Bani Saud. Ikhwan memainkan peranan penting dalam usaha mengangkat Raja Abdul Aziz sebagai pemerintah di wilayah Semenanjung Arab. Ikhwan kemudiannya menjadi pengawal kebangsaan Arab Saudi. Kembali kepada Juhaiman Al-Otaibi, selain memikul gelaran bekas Korporal Ikhwan, dia juga merupakan seorang pendakwah dan bekas pelajar kepada Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Besar Arab Saudi. Juhaiman Al-Otaibi telah menentang Sheikh Abdul Aziz bin Baz dan mula menganjurkan kempen mengajak umat Islam supaya kembali kepada cara asal Islam, yang antara lain, penolakan terhadap Barat, pemansuhan kebenaran membawa masuk televisyen ke dalam negara, dan pengusiran orang bukan Islam dari Semenanjung Arab. Dia mengisytiharkan bahawa dinasti Al-Saud yang memerintah telah hilang kelayakannya kerana korup, bermegah-megah dan telah memusnahkan budaya masyarakat Arab dengan dasar pro-Barat yang agresif. Juhaiman Al-Otaibi dan Muhammad Abdullah Al-Qahtani bertemu semasa di penjara. Sewaktu di penjara, Juhaiman Al-Otaibi mendakwa dia telah mendapat ilham bahawa Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Matlamat mereka adalah untuk menubuhkan sebuah pemerintahan Islam sebagai persediaan menghadapi kiamat. Mereka berbeza dengan Ikhwan yang asal dan pendakwah Wahabi terdahulu kerana mereka dari kalangan kaum muda, menolak monarki dan mengutuk para ulama berpegangan Wahabi. Ramai pengikut yang direkrut adalah dari kalangan pelajar agama Universiti Islam Madinah. Juhaiman Al-Otaibi menggunakan pengaruhnya di universiti tersebut untuk menubuhkan dakwah Salafiyah Al-Jama'ah Al-Muqtasibah, atau Islamic Outrages That Follows the Prophet Companions, di Madinah yang diketuai oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz, pengerusi jawatan kuasa tetap untuk penyelidikan Islam dan mengeluarkan fatwa pada masa itu. Pengikutnya menyampaikan mesej radikal mereka di masjid-masjid yang berbeza di Arab Saudi tanpa ditangkap. Kerajaan enggan berhadapan dengan pelampau agama.
Apabila Juhaiman Al-Otaibi, Muhammad Abdullah Al-Kahtani, dan beberapa orang anggota Ikhwan ditahan Polis Keselamatan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1978, para ulama termasuk Sheikh Abdul Aziz bin Baz, menyoal siasat mereka atas tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Mereka bagaimanapun dibebaskan selepas pihak pemerintah Arab Saudi mengambil kira latar belakang Juhaiman seperti kedudukan datuknya dalam sejarah Ikhwan. Walaupun selepas rampasan Masjidil Haram, para ulama di Arab Saudi dilihat masih berlembut terhadap Juhaiman Al-Otaibi dan kumpulannya. Apabila kerajaan meminta fatwa untuk membenarkan kerajaan menghantar angkatan bersenjata ke Masjidil Haram, Sheikh Abdul Aziz bin Baz dan ulama kanan lain dilihat agak keberatan dengan mengatakan ia terhalang secara aneh. Mereka juga tidak menjatuhkan hukum murtad kepada Juhaiman Al-Otaibi dan pengikutnya kerana melanggar kesucian Masjidil Haram, sebaliknya hanya menggelarkan mereka sebagai kumpulan bersenjata. Para ulama kanan juga menegaskan bahawa sebelum pasukan keselamatan menyerang mereka, pihak berkuasa harus menawarkan Juhaiman Al-Otaibi dan pengikutnya pilihan untuk menyerah diri. Juhaiman Al-Otaibi memiliki pengaruh yang agak kuat. Pengikutnya bukan saja terdiri daripada anggota Ikhwan, bahkan dari kalangan kelas atasan dari seluruh wilayah Semenanjung Arab. Kerana sumbangan daripada pengikutnya itulah, pasukan Juhaiman Al-Otaibi mampu memiliki senjata dan latihan khusus. Juhaiman Al-Otaibi sendiri adalah bekas anggota Ikhwan. Atas faktor itu, beberapa orang anggota Ikhwan yang bersimpati kepadanya telah menyeludupkan senjata, peluru, topeng gas dan bekalan ke dalam perkarangan masjid dalam tempoh beberapa minggu sebelum Tahun Baru. Senjata automatik telah diseludup masuk dari gudang senjata Ikhwan dan bekalan itu kemudiannya telah disembunyikan di ratusan bilik bawah tanah di bawah masjid. Pada awal pagi 20 November 1979, Imam Masjidil Haram, Sheikh Mohammed Al-Subail, sedang bersiap untuk mengimamkan solat untuk 50,000 jemaah. Sekitar jam 5 pagi, dia diganggu oleh pemberontak. Para pemberontak mengeluarkan senjata yang disembunyikan dari bawah jubah mereka, mengancam, merantai pintu pagar, malah membunuh 2 orang anggota polis yang bersenjatakan kayu. Bilangan pemberontak dikatakan seramai 4 hingga 500, dan jumlah itu termasuk beberapa wanita dan kanak-kanak yang menyertai Juhaiman Al-Otaibi. Ketika itu, Masjidil Haram sedang diubah suai oleh syarikat Bin Laden Group. Seorang pekerja syarikat itu sempat melaporkan kejadian rampasan itu kepada pihak berkuasa di luar Masjidil Haram sebelum pemberontak bertindak memutuskan talian telefon. Pemberontak membebaskan kebanyakan tebusan dan mengunci selebihnya di tempat perlindungan. Mereka mengambil kedudukan pertahanan di tingkat atas masjid, dengan penembak tepat diletakkan di menara. Sewaktu kejadian, tiada sesiapa pun di luar masjid yang tahu jumlah sebenar tebusan, militan di dalam masjid dan tahap persiapan yang telah mereka lakukan. Pada masa rampasan Masjidil Haram itu berlaku, putera mahkota Fahad sedang berada di Tunisia untuk mesyuarat sidang kemuncak Liga Arab. Komander Pengawal Kebangsaan, Putera Abdullah, juga berada di luar negara untuk lawatan rasmi ke Maghribi. Maka Raja Khalid menyerahkan tanggungjawab kepada Sudairi Brothers iaitu putera Sultan, yang ketika itu menjawat jawatan sebagai Menteri Pertahanan, dan putera Nayef, ketika itu Menteri Dalam Negeri, untuk menangani rampasan tersebut. Tidak lama selepas rampasan itu, pihak berkuasa Arab Saudi telah mengerahkan pegawai keselamatan Kementerian Dalam Negeri yang berkekuatan 100 orang untuk merebut kembali Masjidil Haram. Namun, usaha itu berbalas dengan kematian besar di kedua-dua belah pihak. Mereka yang terselamat segera disertai oleh unit tentera Arab Saudi dan pengawal kebangsaan Arab Saudi. Atas permintaan keluarga Diraja Arab Saudi sendiri, unit komando Perancis telah dikejarkan untuk membantu tentera Arab Saudi. Menjelang petang, seluruh penduduk kota Mekah telah berjaya dipindahkan. Putera Sultan melantik Turki bin Faisal Al Saud, Ketua Risikan Saudi, untuk mengambil alih pos arahan barisan hadapan yang terletak beberapa ratus meter dari masjid, di mana putera Turki akan tinggal di situ selama beberapa minggu akan datang. Namun, perkara pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan persetujuan ulama yang diketuai oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Hal ini kerana, Islam melarang sebarang bentuk keganasan di dalam Masjidil Haram, hingga tumbuhan juga tidak boleh dicabut sesuka hati tanpa alasan yang jelas. Sheikh Abdul Aziz bin Baz berada dalam situasi yang sukar kerana Juhaiman Al-Otaibi yang mengetuai kumpulan pemberontak itu, adalah bekas anak didiknya di Universiti Islam Madinah.
Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan yang mendalam, para ulama mengeluarkan fatwa, membenarkan pihak kerajaan menggunakan kekerasan yang mematikan dalam usaha untuk merampas semula Masjidil Haram. Secara rasmi, kerajaan Arab Saudi mengambil pendirian untuk tidak akan bertindak secara agresif dengan pasukan Juhaiman al-Otaibi, cukup hanya dengan menembak mati pemberontak. Namun begitu, beberapa serangan yang gagal telah dilakukan, sekurang-kurangnya satu daripadanya melalui terowong bawah tanah di dalam dan sekitar masjid. Menurut Lawrence Wright dalam buku The Looming Tower, Al-Qaeda and the Road to 9/11, sepasukan 3 komando Perancis tiba di Mekah. Kerana larangan orang bukan Islam memasuki kota suci itu, mereka memeluk Islam dalam satu majlis ringkas dan rasmi. Pasukan komando Perancis kemudian mengepam gas ke dalam bilik bawah tanah, tetapi mungkin kerana bilik-bilik itu saling bersambung, gas itu gagal berfungsi seperti yang dirancang, menyebabkan penentangan berterusan. Dengan jumlah kematian yang semakin meningkat, tentera Arab Saudi menggerudi lubang ke halaman, dan menjatuhkan bom tangan ke dalam bilik di bawah hingga membunuh banyak tebusan secara sewenang-wenangnya, tetapi tindakan itu berjaya menghalau saki-baki pemberontak pergi ke kawasan yang lebih terbuka di mana mereka lebih terdedah kepada penembak tepat kerajaan. Lebih kurang 2 minggu selepas serangan bermula, pemberontak yang masih hidup akhirnya menyerah diri. Walau bagaimanapun, dakwaan ini disanggah oleh sekurang-kurangnya 2 dakwaan lain, termasuk daripada pegawai pemerintah komando Perancis ketika itu, Christian Proutier, yang menceritakan saat-saat genting pasukannya bertempur dengan pasukan Juhaiman al-Otaibi. 3 komando Perancis melatih dan mempersiapkan tentera Arab Saudi dengan merancang serangan yang terdiri daripada menebuk lubang di lantai masjid dan menembak tong gas berwayar bahan letupan melalui lubang-lubang, tanpa mengambil bahagian dalam tindakan itu dan tidak menjejakkan kaki dalam masjid. Pengawal kebangsaan Arab Saudi dan tentera Arab Saudi mengalami kecederaan yang besar. Gas pemedih mata telah digunakan untuk mengusir saki-baki pemberontak yang masih tinggal. Menurut kabel Kedutaan Amerika Syarikat pada 1 Disember, beberapa orang pemberontak telah berjaya melarikan diri dari kepungan. Beberapa hari kemudian, pertempuran kecil meletus di bahagian lain di kota Mekah. Tetapi kejadian ini tidak dilaporkan oleh media kerana kekangan daripada pemerintah Arab Saudi. Pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 2 minggu, dan secara rasmi telah menyebabkan 255 jemaah haji, tentera dan pemberontak terbunuh, sementara 560 orang lagi cedera. Ini walaupun ada pihak mencadangkan jumlah korban lebih tinggi. Sementara itu, korban di pihak tentera pula adalah seramai 127 orang maut dan 451 orang lagi cedera. Tidak lama selepas berita kejayaan Arab Saudi menawan semula Masjidil Haram dikeluarkan, pemimpin revolusi Iran, Khamenei, telah memberitahu rakyatnya menerusi radio. Tidak dapat diduga bahawa ini adalah perbuatan penjajah Amerika dan Zionis antarabangsa. Kemarahan yang didorong oleh haba angin ini menyebabkan demonstrasi anti-Amerika ke seluruh dunia Islam seperti di Filipina, Turki, Bangladesh, Timur Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Pakistan. Di Islamabad, Pakistan, pada hari selepas pihak berkuasa Arab Saudi berjaya mengambil alih semula Masjidil Haram, Kedutaan Amerika Syarikat di bandar itu telah diserbu oleh kumpulan perusuh yang membakar kedutaan itu hingga musnah. Seminggu kemudian, di Tripoli, Libya, kumpulan perusuh lain telah menyerang dan membakar kedutaan Amerika Syarikat. Tindakan Rusia yang menyebabkan haba angin tentang penglibatan Amerika Syarikat di belakang rampasan Masjidil Haram ibarat mencurah minyak ke dalam api. Sementara itu, Muhammad Abdullah Al-Qahtani telah disahkan terbunuh dalam pertempuran untuk menawan semula Masjidil Haram. Namun, Juhaiman bersama 67 rakan pemberontaknya yang terselamat daripada serangan telah ditangkap dan dijatuhi hukuman penggal kepala. Kali ini, pemerintah Arab Saudi tidak akan memberikan mereka kelonggaran lagi. Raja Arab Saudi memperoleh fatwa daripada Majlis Ulama Kanan yang mendapati Juhaiman al-Otaibi dan pasukannya bersalah atas 7 jenayah. Iaitu, melanggar kesucian Masjidil Haram, melanggar kesucian bulan Muharram, membunuh sesama Islam, tidak mematuhi pihak berkuasa yang sah, menangguhkan solat di Masjidil Haram, tersilap dalam mengenal pasti sosok Imam Mahdi, serta mengeksploitasi orang yang tidak bersalah untuk melakukan perbuatan jenayah. Pada 9 Januari 1980, 63 orang pemberontak telah dipenggal secara terbuka di dataran 8 kota Arab Saudi iaitu Buraidah, Dammam, Mekah, Madinah, Riyadh, Aba, Ha'il dan Tabuk.
Menurut Sandra McKee, lokasi tersebut dipilih dengan teliti bukan sahaja untuk memberikan pendedahan kepada rakyat Arab Saudi yang berpotensi melakukan tindakan sama pada masa akan datang, tetapi juga, atas keyakinan bahawa, seorang suspek yang tertangkap dan dihukum di khalayak, boleh mempengaruhi pembuatan keputusan salah mereka yang lain.